Again, macam kita nampak pada chapter lepas, the war has begun. Pihak Marine dah mula masuk ke hit. Okay, boleh katakan sekarang they are on the offensive side lah. Okay, sebelum ni duduk diam je di tepi, tengah memerhati keadaan, and disebabkan information yang leak by Lucci, so diorang sekarang dah berani untuk bergerak kan. Tapi yang bestnya, chapter ni Oda buat khas untuk Sentomaru lah. Okay, since itulah tajuk kepada chapter ni, Sentomaru. Memang itu je, Sentomaru. Dan chapter ni kalau kita tengok kat sini, dia cover kepada dua situasi sajalah. Okay, kata memang satu tempat saja dekat Egghead. First situation dekat luar Labo Face tu, and satu lagi situation di dalam Labo Face. Okay, sangat-sangat straightforward lah. Tak ada kata campur aduk dengan situasi lain ke apa benda, ke tempat lain ke apa benda kan. Yelah, kita pun tak tahu entah apa cerita dengan Kuma, apa cerita dengan Revo Army, entah apa cerita Law, entah apa cerita Kid kan. Lain-lain semua tu macam Oda macam lantak lah, itu bawa ke tepi dulu lah. Sekarang memang nak fokus dekat Egghead, kan, fully focus on Egghead. Okay, so kita ada total of 20 page secara keseluruhannya dekat Manga Plus ni. Okay, kita ada satu color spread, kita ada 17 page yang cover untuk manga punya situation, dan kita ada satu double spread kat situ boleh nampak dekat page 5 dan juga page 6. Dia tak adalah macam full sangat, tapi boleh katakan double spread jugalah. And then kalau aku nak start dengan chapter ni, aku nak highlight dengan satu information barulah yang kita dapat daripada chapter ni, adalah tentang PX3. Okay, Pacifista Mark 3. So bagi aku ni antara benda yang aku agak tertarik lah masa aku buat reaction lah. Itu even masa baca 2-3 kali pun aku rasa macam tertarik, yang dorang ni pun mempunyai hierarchy of command yang sama macam Seraphim. Okay, sama babe, memang langsung tak ada beza, sama kan, daripada A sampai ke Z, daripada nombor paling bawah sampai ke nombor paling atas, daripada Z sampai ke A memang sama. Okay, so itulah dia. Selain daripada Seraphim yang apa kita cakap macam Gorosei Saturn tu boleh control, PX3 ni juga boleh katakan automatic, memang dalam genggaman dia lah kan, kalau diturun padang juga. Cuma kita tak tahu lah macam kalau adakah cara chain of command dia tu sama, macam kena bypass. Tapi aku rasa kemungkinan besar sama lah. Kalau ada hierarchy of command dia sama, change of command dia pun sama jugalah. So maksudnya kalau Gorosei turun, memang senang-senang lah dia boleh control PX3 tu kan. Tapi itulah, macam kita tengok kat sini, dia orang kata dia ada cakap kat sini yang untuk dekat dalam chapter ni, Pacifista ni pun antara aset yang bernilai. Okay, sebab kita boleh tengok orang kata Pacifista ni dia macam yang paling latest lah. Bukan dia macam paling latest, dia memang yang paling latest, and boleh tengok gaya dia macam yang paling terbaik lah kan. Tak tahulah apa perbezaan dia buat masa ni lebih kurang je kan. Mungkin durability dia makin kuat, laser dia makin kuat apa, tapi overall lebih kurang je kan. Tak jauh lah beza dia daripada sudut rupa je lah kan. And then daripada chapter lepas sampai ke latest ni, itulah cakap pasal Gorosei tadi, memang nampak gaya dia memang takkan turun padang lah kan. Si Saturn ni, Saint Garcia ni memang dia takkan turun padang. Memang kerja dia bagi arahan daripada jauh je lah kan. Mungkin ada gaut kat kaki dia dah tua dah kan, so tak larat nak jalan ke sana ke sini. Kita sebelum ni beria tengok siluet dekat CCTV tu semua benda, kata ini adalah Saturn lah. Daripada chapter lepas yang kononnya Luffy ada rasa something, Saturn lah apa benda. Padahal member tu relax, chill duduk dalam bilik aircon kat atas kat dalam kapal marine tu kan, macam tak ada apa sangat. Okay, tapi yelah kalau kita fikir tu dia boss kan, big boss kan. So apa lagi nak buat, memang relax lah kan. Memang perhati dari jauh, bagi arahan dari jauh. Memang itu je lah kerja dia kan. Unless mungkin dalam satu keadaan yang betul-betul terdesak, barulah dia muncul nanti kan. Contohnya mungkin bila Kizaru kalah nanti ke apa benda, mungkin baru tu dah diturun. Sebab yelah macam kita cakap tadi, selain pada Seraphim, Pacifista pun dia boleh control kan, sebagai hierarchy yang paling tinggi. So itulah, nampak gaya mungkin lambat lagi lah kita boleh tengok salah seorang daripada Gorosei ni in action, ataupun mungkin langsung tak dapat tengok, tak tahulah. Tengoklah macam mana. Okay, alright. Kata seterusnya, oh ya, satu lagi, bagi aku, kalau aku jadi Gorosei pun, jadi Saturn pun, aku memang duduk lepak dalam kapal. Sebab yelah, tak lain tak bukan, kita ada Kizaru kan, kita ada Admiral kat situ. Kita bukan cakap daripada sudut Vice Admiral ke Captain ke apa, memang ada Admiral terus kat situ. Memang kerja senang lah kan, kerja senang. Memang Kizaru je lah yang
kasih settle semua benda kan. Dia sendiri pun dah kata dah turun padang daripada apa kita tengok daripada chapter lepas. Dia dah mula clash dengan Setomaru, and dekat chapter ni pun memang dah terus dia berjaya kalahkan Setomaru. Kan. Dan yang paling best sekali, dia tak perlu pun nak kena tunggu hierarki yang paling tinggi ke benda. Lepas dia kalahkan Setomaru, dia terus dapat benda tu, authority chip tu kan. Terus automatic dia control ke semua 50, okay, 50 PX3 yang ada dekat Egghead tu. Simple, senang gila kerja. Yelah, kalau ikutkan bawah Sentomaru, barulah authority chip tu. Atas authority chip tu atas authority chip tu Sentomaru. So bila Sentomaru dah kalah, sekarang ni Kizaru guna paling bawah kot. Guna yang paling bawah. Cukup dengan authority chip tu je, dia dah boleh control. Walaupun benda tu boleh bypass by Vegapunk, satellite dan sebagainya, tapi memang tak ada masalah lah. Semua orang sekarang, orang kata, sedang menyorok dekat Labo Face tu kan. And cakap pasal PS3 tu ya, ada 50. Okay, ada 50 guys. Bukan sikit. Okay, bukan sikit. Benda ni yang sepatutnya jadi line of defense untuk Vegapunk dan juga Mugiwara Crew. Last orang kata dah macam Wall Titan dah. Dah macam Wall Titan. Awal-awal jadi dinding untuk menjaga, sekarang dah jadi senjata untuk menyerang. Kan, walaupun dia tak adalah sama dalam macam situasi dan cerita tu, tapi maksud aku macam yalah, asalnya dia ada dinding kan, pertahanan pertama untuk mengelak orang masuk. Sekarang dah tukar arah kan, daripada arah sana sekarang dah pandang ke arah sini balik. So diorang pula orang kata yang menyerang. So memang gila lah situasi dekat Egghead tu, memang gila. Tapi itulah, at least sebelum perkara tu berlaku, sempat jugalah orang kata PS3 ni bagi damage kan kepada Marine. Daripada PS3 ni ada apa kata CB mecha semua tu pun sempat jugalah. Tapi yang nak aku highlight kat sini, sebab kita boleh nampak dekat double spread ni, yang salah satu battleship besar tu kan, salah satu battleship besar tu berjaya dihancurkan oleh Seabeast. Walaupun bukan dibuat oleh PS3, tapi at least Seabeast berjaya hancurkan satu. And aku sure kalau tak silap aku sure yang ni adalah kapal perang yang paling besar, sebab dia ada line hitam dia kat situ. Kalau yang kapal perang biasa tu, dia tak ada line hitam. Dia macam tak ada warna pun kat situ, yang dia kecil sikit. So itulah, daripada tak silap aku ada 120 kapal. Okay, 100 kapal perang biasa, 20 kapal perang besar tu. So now sekarang dah jadi 119 lah. Tapi ni apa yang kita nampak lah kan, dekat double spread tu memang dah highlight salah satu kapal tu dah hancur. Yang lain-lain tu tak tahulah kan. Tapi kalau kita ambil daripada sudut apa yang kita nampak, sekarang maksudnya ada 119. Okay, tinggal 19 kapal perang besar, and masih ada 100 kapal perang biasa. Okay, so balik semula ke situasi Sentomaru tadi. Dengan kekalahan dia, of course lah kan, dengan kekalahan dia, kini Pulau Egghead memang dah jadi sepenuhnya lah milik WG Marine. So Mugiwara dan Vegapunk memang terperangkap lah dekat atas tu kan. Memang yelah, kalau ikutkan mission diorang pun diorang dah rancang daripada chapter lepas, diorang nak kena keluar. So diorang memang kena juga keluar. Memang diorang kena keluar, sebab diorang sekarang ni memang betul-betul terperangkap. Okay, kenapa bila aku kira-kira balik kat sini kalau kita tengok balik kat sini, point yang aku buat ni, okay, daripada sudut untuk WG dan juga Marine lah kan. Okay, so paling top kita ada Admiral Kizaru. Okay, kita ada Admiral Kizaru lah. Okay, daripada side sana yang paling besar. And then kita ada second kita ada 9. Kita ada 9 Vice Admiral yang turun awal-awal tadi untuk lawan Pacifista tu. So maksudnya 10 orang memang dah sampai kat situ, Admiral dan juga Vice Admiral. And then cakap pasal Vice Admiral ni, aku rasa 5 minit je diorang lawan pun kan, macam mungkin less than that lah kan. Mungkin lebih kurang daripada 5 minit masa diorang lawan Pacifista tu. Dia orang kata macam buat rasa-rasa je lah kan. Macam tak ada apa, macam warming up je lah kan. Baru je nak lawan, tahu-tahu Kizaru dah menang dah kan. Dah ambil alih dah PS3 semua benda tu kan. So tak jadi apa sangat lah kan. Okay, lepas tu yelah, tambah pula tadi diorang ada 10 orang, tambah lagi PS3 tadi yang ada 50. So kat situ je dah 60. Tambah lagi ada 119 kapal perang. Okay, kita tolak ke tepi pasal kapal perang ni. Dalam keseluruhan total tu, chapter lepas dah bagi tahu ada 30,000 30k anak kapal. And tak lupa juga, of course, Gorosei, si Saturn. Dan jangan lupa juga si pengkhianat anjing Lucci yang masih lagi nak orang kata side dengan WG, and masih lagi nak belagak poyo, walaupun sebelum tu dah kena humble gila dengan Luffy kan. And seseorang lagi aku lupa, York sebagai traitor. Okay, so itu total keseluruhan daripada pihak sana.
memang jauh gila perbezaan dia. Okay, memang jauh gila perbezaan dia. Sebab kalau kita tengok pula dekat side Luffy, okay, Luffy basically Mugiwara ada 10 orang lah kan. Dan kita ada Vegapunk seorang, dan kita ada 3 lagi satellite dia yang tinggal kan. Apa tu, Lilith, Edison, Atlas, kan. Sebab apa tu, Shaka dengan Pythagoras dah mati. Lepas tu York dah jadi pengkhianat. Lepas tu kita ada Bonnie, dan kita ada juga Stussy, yang tak tahulah apa nasib dia dekat chapter ni, sebab dia kena Shigan dengan Lucci. Tapi aku tak rasa dia matilah kan. So pengkomandan lah, kalau mati pun satu pengkomandan yang baik lah daripada Stussy kan, sebab nak menyelamatkan Vegapunk kan. Tapi komandan lah, aku tak rasa dia matilah kan. And then kita ada Kaku. Kaku ni kita baca, kita letak kat tengah-tengah lah, sebab kita pun tak tahu dia side kat mana. Yelah, dia kena ditch kot dengan Lucci kan. Lucci tak share plan dia ke apa benda. Dia bertindak tanpa pengetahuan Kaku. So Kaku pun mungkin macam, aku nak tolong Lucci ke macam mana kan? Mungkin Kaku tak tahu nak buat apa lah kan. So kalau kita ikut daripada total kiraan kasar ni, aku kira-kira secara kasar ni boleh katakan ibarat 30,063 orang versus dengan 16 orang. Jauh jauh gila beza dia. Bapak memang mampus. Memang besar gila lah orang kata dia punya perbezaan. Tapi itulah, macam aku cakap tadi, diorang kat sini bukan nak perang. Dia tak sama dengan situasi di Kawak dengan Shima ke benda. Diorang bukan nak berperang ke apa. Diorang bukan nak lawan. Basically diorang nak escape. Okay, diorang dah plan dah dekat chapter lepas. Diorang nak escape. Okay, dah ada team yang keluar untuk nak pergi settle ke kapal semua benda. And ada team yang memerhati daripada dalam lah kan. Tak lain tak bukan, diorang nak lari pergi ke Elbaf. So kalau diorang berjaya lari ke Elbaf, selamat sikit lah kan. Sebab Elbaf bukannya kata sekutu dengan world government. Elbaf tu sendiri adalah satu negara yang penuh dengan warrior. Dan kita pasti Elbaf akan kata accept them with open arm. Yalah kan, kita tahu Vegapunk sendiri pernah lepak kat situ. And kita ada kawan-kawan yang pernah berkenalan dengan Luffy and the gang sebelum ni, Dori, Brogy dan sebagainya lah kan. So of course lah, memang takkan ada masalah lah diorang untuk pergi ke Elbaf. Melainkan ada benda misteri yang berlaku lah, benda yang kita tidak tahu. Tapi for now memang tak ada masalah. Memang tak sepatutnya ada masalah untuk diorang sampai ke Elbaf. Okay, so itulah dia. Dah sampai ke hujung-hujung ni, Luffy dah start pun clash dengan Kizaru. Kata dia bolehlah delay sekejap Kizaru kan, bagi orang lain fokus ke kerja lain. Macam Frankie dengan juga Bonnie nak pergi settlekan hal kapal dan sebagainya. Lagipun macam nak cakap, aku bukanlah tak excited tau bila Luffy dengan Kizaru lawan. Tapi sebab aku tahu yang Luffy ni memang tak ada masalah lawan dengan Kizaru. Yelah, Luffy dah kalahkan Kaido kot, dah kalahkan seorang Yonko. Dia sendiri pun dah jadi level Yonko. Dia sendiri pun dah unlock satu level yang dikatakan sebagai kuasa yang kata hanya limit by imagination. So aku tak rasa memang ada masalah untuk dia nak lawan dengan Kizaru. Cuma macam nak cakap, aku kalau boleh tak nak lah macam cakap confirm menang kan. Macam tak nak lah cakap macam Luffy lawan Kizaru confirm menang. Sebab aku still nak surprise. Aku still nak surprise yang Kizaru boleh tunjuk. Macam aku yakin, macam mana pun aku yakin yang Kizaru takkan dapat kalahkan Luffy. Tapi at least aku nak tengok something lah daripada Kizaru untuk buatkan fight tu lebih menarik. Sebab yelah, bagi aku macam nak cakap, Kizaru ni bagi aku dia aku tak nampak dia all out lagi lah. Aku tak nampak dia all out lagi. Dia kata dia macam Dia tak serius lah. Tak tahu lah, dia macam banyak main tu. Aku tak tahu lah dia banyak main ke macam mana, tapi dia memang tak pernah aku nampak dia serius. So aku rasa mungkin Oda nak buat kelainan kan, sebab kali ni dia betul-betul one on one dengan watak utama. So kalau ada surprise mungkin menarik lah kan. Macam mana tahu tiba-tiba Kizaru tunjuk awakening ke apa benda, aku tak tahu. So aku just harap ada something lah, ada surprise lah daripada situ kan. And then Zoro pula dia pergi ambil alih Lucci kan, sebab Lucci dah buat hal. So Zoro dah berlawan dengan dia sampai dia terkeluar daripada Labo Face tu pun. And itulah, si kucing ni pun aku rasa tak ada masalah juga. Memang aku kena tibai lah dengan Zoro kan. Macam sebab takkanlah Lucci ni nak samakan level dengan King kan. So aku rasa memang tak ada masalah lah Zoro untuk tibai si Lucci ni. Tak tahulah kalau Oda buat yang macam Lucci punya awakening ni memang level first commander punya Yonko, aku tak tahulah kan. Itu pun nak ada surprise lah. Tapi aku rasa memang tak ada isu lah. Senang cakap, benda-benda semua ni memang tak ada yang merisaukan lah. Dia macam tak ada buat kita macam oh shit, siapa lawan, siapa menang, macam mana nak lawan, macam nak menang kan. Kita just fikir macam
apa surprise Oda boleh bagi daripada fight tu, kan? Tak sekejap je fight tu kan. So itulah yang aku nak tengok kan? Sebab yang lain-lain tu bagi aku agak obvious gila lah. Okay, and then kita kembali semula lah kepada main character sendiri, iaitu Sentomaru. Okay, watak yang dapat nama untuk chapter ni kan. Akhirnya kita dapat flashback dia, walaupun pendek macam kita cakap sebelum ni, tapi at least terjawab lah persoalan-persoalan yang ada. Kita dapat tengok lah dia daripada kecil memang kata kasar dan kuat orangnya kan. Lepas tu dia dijumpai oleh Vegapunk yang masa tu pula ada bersama dengan Kizaru pula masa tu masa muda. Vegapunk pun muda juga lah kan. And then Vegapunk upah dia untuk jadi bodyguard. Sentomaru pula dia dapat private lesson, apa kata training secara private dengan Kizaru sebagai nak jadi bodyguard untuk Vegapunk. Yang masa tu Vegapunk pun macam agak rapat dengan Kizaru. So tekaan aku tepat lah. Tekaan aku tepat. Dia bukanlah teori ke apa benda. Aku tak kisah sangat pasal teori. Aku just lega yang, sebab aku tertanya daripada dulu lagi kan, apa relationship di antara diorang tiga ni kan. Sebab dia teringat balik kita macam mana awal-awal kita jumpa diorang dekat Sabaudi. Benda ni memang teringat balik dengan situasi Sabaudi lah kan. Macam mana Straw Hat cakap, teringat situasi kat Sabaudi, memang itulah benda yang berlaku kat Sabaudi kan. Macam mana Sentomaru dia lead Pacifista masa tu, Kizaru pun turun dan sebagainya. So memang itulah, memang diorang semua ni sebenarnya rapat lah daripada kecil lagi, daripada muda lagi diorang tiga ni. So agak sedih lah mengenangkan apa yang berlaku sekarang. Dia macam tak jauh beza lah dengan situasi Garp dan juga Aokiji kan. Sedih lah. And disebabkan Kizaru ni dia adalah orang tua yang kata mengikut saja arahan, so dia tak bunuh lah Sentomaru. Sebab Sentomaru ni dia tak ada arahan yang perlu untuk dibunuh kan. Tetapi dia berbeza dengan situasi Old Man Vegapunk, di mana itu adalah antara 4 priority mission untuk Kizaru, which is nombor 1 dalam chapter ni dia cakap dia kena pastikan power plant terjaga. Okay, sebab itu adalah tempat diorang nak cipta balik Mother Flame, which is pergi kepada nombor 2 untuk memastikan Punk Records juga terjaga kan, memandangkan segala knowledge, kata sains apa benda semua dah tersimpan kat situ lah kan. Dia macam apa, the banks of knowledge lah, macam tu lah kan. And then nombor 3, keselamatan York juga harus terjaga, memandangkan dia lah orang yang akan buat Mother Flame tu balik. Okay? So 3 dia priority dia untuk yang dia perlu jaga. Mission dia yang keempat adalah untuk dia membunuh, which is tak lain tak bukan sahabat lama dia sendiri, Old Man Vegapunk, which is now menjadi ancaman utama untuk WG lah. So agak sedih lah kan bila terkenang balik situasi dia macam ni.